أذى الناس على أذى الناس والحذر من فتنته. Faslun, pasal pada menyatakan tentang sabri ala adhan nasi, sabar di atas gangguan manusia, dan wal hadari min fitnatihi, dan bersikap waspada daripada fitnahnya mereka. Betul kan bang? Itu banyak kita betul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wa rubbama tasallata al-khalqu ala ba'd al-muridin bil iza'i wal jafa'i wal dhammi. Dan kadang-kadang makhluk yakni menguasai ke atas sebahagian murid dengan gangguan, pengasingan dan kecaman, yakni celaan. Fa in bulita bi syai'in min dhalika فعليك بالصبر وترك المكافأة مع نظافة القلب من الحقد وإدبار الشر. Maka jika telah menimpa engkau dengan sesuatu daripada yang demikian itu, yaitu gangguan, dikacau, diganggu perjalanannya oleh makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, diasingkan ataupun dilakukan dengan kekerasan kepada mereka, dan zam, kecaman ke atas mereka disebabkan kerana mereka berbeza dengan orang lain dalam perjalanan, maka apa yang perlu dilakukan? Min zalika fa'alaika bis-sabri wa tarkil mukafa'ah, dan meninggalkan membalas kepada mereka balik kalau kata ada kemampuan sekalipun. Jika ada kemampuan sekalipun, dimaafkan. Ma'a nadhafatil qalbi min al-hiqdi wa idmari syarr, beserta bersih hati dari berdendam, yakni dengki. Wahdharid du'a ala man adhaka wa la taqul idza asabathu musibatun hadha bisababi adhahu li. Dan hendaklah engkau berwaspada dari mendoakan keburukan ke atas orang yang mengganggu, yakni menyakitimu, dan jangan engkau mengatakan kepada mereka yang menyakitimu jika dia ditimpa musibah, ini adalah sebab kepada gangguannya kepada. Dan ini Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam petikan ini ingin memberi nasihat kepada para murid agar dengan kaedah yang selalu kita sebut pada permulaan perjalanan, kaedah ini sangat penting, al-multafitu la yasil. Sama tu. Ini orang yang berpaling tidak akan sampai. Itu dipanggilnya kaedah. Kaedah kerana dia adalah amrun kulli yang dhabitu fi jami'i juz'iyat. Ini perkara yang bersifat universal, yang bersifat menyeluruh, yang mana digunakan pada setiap pecahan dan juga setiap juz'iyatnya. Perkara yang halus, yang kecil, yang dipecahkan daripada kaedah tersebut. Jadi kaedah tadi bukan hanya al-multafitu la yasil, bukan memberikan panduan kepada murid agar tidak melihat kepada pujian semata. Tapi sebaliknya juga ada bahagian yang lain yang tidak sepatutnya berpaling murid tadi daripada jalan Allah, iaitu dengan melihat kepada kejian dan juga celaan yang didapatkan dalam perjalanan. Karena itu juga akan termasuk awaiq ataupun penghalang untuk dia sampai kepada Allah. Dan itu masih lagi ada gharaq nafsi dalam perjalanan. Karena kalau berjalan ataupun suluk ila Allah dan mengharapkan dengan pujian, itu dikeji di sisi Allah. Maksudnya ini masih lagi tidak menuju kepada Allah karena inginkan pujian. Dan karena takutkan kejian, sebenarnya itu pun orang yang takutkan kejian secara halus di dalam hatinya inginkan pujian. Faham tak? Dia halus dalam dia akan nak juga sikit dengan pujian. Itu dia takut dikeji. Dan dia ingin dicintai saja. Dan maka ini juga termasuk multafit. La yasil, dia tak akan sampai. Maka ini nak maklum kepada kita bahawa orang yang menuju kepada Allah la yubali, mereka tidak akan kisah dengan sama ada yang memuji mereka ataupun yang mengeji mereka. Yang memuji, yang mengeji, yang menghalang, yang menghina. Maka yang perlu mereka lakukan perkara yang perlu dilakukan as-sabr. Itu adalah haknya pada waktu tersebut. Jadi hak seorang murid ketika mana dikeji,
ketika mana dilakukan kekerasan kepadanya, dan ketika mana di pulau dan seumpamanya, maka dia bersabar dan meninggalkan mukafah. Kalau ada kemampuan untuk membalasnya sekalipun, maka dia tinggalkan perkara tadi, bukan karena tidak mampu, ma'ana dhafatil qalbi, ya, minal hiqdi wa idmari syar, dan dengan bersih hatinya daripada dendam dan juga idmari syar, yaitu menyimpan rasa jahat dalam hati ataupun geram dalam hati kepada musuhnya ataupun kepada orang yang menghalangnya tersebut. Dan jangan berdoa ke atas orang yang melakukan gangguan tersebut. Wahzar doa ala man adaka. Ya. Jadi apa maksud bila wahzar doa ala man adaka? Ay doa lahu. Jadi jangan kita doakan yang buruk ke atas mereka, maka doakan yang baik kepada mereka, agar mereka bersama di dalam jalan tersebut. Man lam yadhuq lam yadri. Orang yang tidak rasa, maka dia tidak tahu. Maka kalau dia dah rasa sendiri dalam perjalanan tersebut, mungkin dia sendiri pun akan mengikuti perjalanan yang diikuti oleh murid tersebut. Dan ambil akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berpaling daripada orang-orang yang memusuhi Rasul, dan kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan, dan tidak melaknat mereka, dan tidak menyandarkan perkara tadi kepada kejahatan mereka. Karena yang menyandar kepada kejahatan umat dan juga makhluk kepada dirinya, bermaksud dia masih lagi tidak menumpukan sepenuh perhatiannya kepada Allah, masih lagi tidak sebulat hatinya kepada Allah. Karena hamba yang bulat hatinya kepada Allah, maka dia akan memahami bahawa segala yang dilakukan adalah daripada Allah. Yang baik ataupun yang buruk adalah untuk dirinya diuji. Dan disebut dalam hadis apa dia? Asyadul bala al-anbiya summal amsalu fal amsal. Jadi dia faham yang tu, insya-Allah dia tak akan keji. Karena dia melihat dengan tauhidul haqiqi. Ya, melihat dengan tauhid al-haqiqi, iaitu Allah yang memberikan segala-galanya. Jika Allah yang dipandang pada ketika tersebut, maka semuanya akan dipandang baik, dan dia tak akan mencela kembali setelah. Karena yang dipandangnya Allah pada waktu itu, bukan makhluk tadi. Makhluk itu hanya mazharnya sahaja. Hakikatnya Allah ingin mengujinya pada ketika itu. Untuk apa? Untuk didekatkan dirinya dengan Allah. Dan dia kena ingat bahawa ujian-ujian adalah sunnahnya para rasul dan sunnahnya para awliya dan salihin. Maka kalau ingin mendapatkan jalan mereka, tidak ada ujian, maka maksudnya dia masih bukan di jalannya mereka. Itu maksudnya. Jadi insyaAllah dia akan sama dengan perkara tersebut. Wa afdalu minas sabri 'ala al-adha al-'afwu 'anil mu'zi wa du'a'u laha. Ini peringkat kedua. Tadi yang kita syarah tadi dah masuk yang ini. Lebih afdal daripada sabar, yang lebih utama daripada sabar ke atas gangguan adalah memaafkan orang yang mengganggu itu. Jadi kalau yang peringkat pertama ni, cukup sekadar dia tidak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bercita-cita untuk melakukan kembali keburukan kepada orang tersebut ketika mana ada kemampuan untuk membalas kembali. Tamam? Dan yang peringkat kedua, bila dia naik, maka dia maafkan, dia sabar dan dia maafkan, serta wa du'a'u lahu, dan serta mendoakannya, mendoakan dengan kebaikan kepadanya. Karena doa kalau diguna dengan lam, maknanya untuk kebaikan. Ad-du'a'u lahu. Sebelumnya ad-du'a'u alaihi, itu tak boleh. Doa alaihi jangan. Itu para sahabat ketika datang, sebahagiannya datang kepada Nabi waktu terluka keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Maka Sayyidina Malik ibn Sinan menghirup darah tersebut daripada dahinya Rasul SAW di sini. Bahagian ini luka, dihirup darah tadi. Dan Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Karena sebahagian daripada tubuh Nabi ada dalam tubuh beliau. Darah Nabi masuk ke dalam mulut beliau. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan kepada mereka dengan kehancuran. Doakan kepada telah mereka menggugurkan darah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, inni lam ub'ats la'an. Aku bukan diutus untuk melaknat dan juga bukan untuk mencela mereka. Walakin rahmatan
Tapi aku walakin inni bu'istu rahmatan, aku diutuskan oleh Allah sebagai rahmat kepada alam ini. Jadi Nabi SAW hatta ketika luka, hatta dalam perang sekali. Perang ma'ruf. Perang adalah tempat untuk kita menggunakan kekuatan bagi menjatuhkan musuh. Pun begitu, Nabi masih dengan hal, masih Nabi dengan maqamnya yang tidak akan gugur sedikit pun kebaikan kepada umat Nabi SAW. Dan sebab tu dalam perang tak, dalam sejarah hanya seorang saja yang Nabi lukakan, yang Nabi gugurkan dia. Yang lain tidak ada. 27 perang Nabi SAW, tak ada seorang pun Nabi bunuh dalam perang. Di dalam sirah, karena yang dibunuh adalah orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala oleh para, kalau dibunuh oleh para Nabi, ini makhluk yang paling buruk. Dan Nabi tidak membunuh dalam peperangan, sebaliknya hanya mempertahankan diri saja. Hanya akhlaknya Rasulullah SAW berbeza dengan orang-orang yang bermusuhan dengan junjungan besar. Mereka bermusuh dan kemudian mengharapkan Nabi agar dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan harapan mereka tadi tidak disampaikan. Pertama, wa dzalika min akhlaqis siddiqin, dan ini adalah akhlaknya para siddiqin, yaitu memaafkan dan juga mendoakan kebaikan kepada musuhnya. Wa udda i'radal khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik, dan anggaplah berpalingnya makhluk daripadamu merupakan satu nikmat ke atasmu daripada Rabbmu. Digunakan ini dalam lafaz ini, dalam gunakan perkataan Rabb untuk tarbiyah, maksudnya di dalam halut tarbiyah maka digunakan dengan lafaz Rabb. Wa udda i'rada khalqi anka ni'matan 'alaika min rabbik fa innahum law aqbalu 'alaika rubbama shaghaluka an ta'atih. Ini karena kalau kata mereka menghadap ke atasmu, berkemungkinan akan menyibukkan kamu daripada mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang hal kamu ketika tersebut adalah perlu penumpuan. Kamu masih murid pada waktu itu. Jadi kalau orang pakat berpaling, melihat kepada kamu dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, dengan amrun qawariqul adah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka akan menyebabkan kamu akan terhenti, tidak sampai, dan kamu akan berpaling banyak kepada ucapan dan pujian mereka, dan akhirnya kamu tidak akan sampai kepada Allah. Itu maksudnya. Fa ini betulita bi iqbalihim wa ta'zimihim wa sana'ihim wa taraddudihim 'alaika fahdhar min fitnatihim washkurillaha alladhi satara masawika anhum. Dan jika diujikan dengan penghadapan, pengagungan, ini pula. Kalau kamu law aqbalu 'alaika rubbama shaghaluka an ta'ati fa ini betulita bi ikhbari. Kamu diuji. Maksudnya ni Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ingin ingatkan kepada kita bahawa dipuji, dimuliakan, diagungkan, umat datang bertemu dengannya selalu, itu ujian juga daripada Allah. Jangan ingat tu sebagai orang panggil penghargaan daripada Allah, menunjukkan kerana kata kamu dah usul ila Allah. Jadi jangan tertipu dengan mazhar tadi, dengan menganggap bahawa kamu telah sampai kerana tu umat memuliakan kamu. Bukti dimuliakan mereka tadi menunjukkan kata saya dah sampai kepada Allah. Tak. Ini bukan. Ini betuli tapi iqbali. Kalau kamu diuji dengan penghadapan, pengagungan dan puji-pujian mereka terhadapmu, dan berulang alik mereka ke atasmu, wa taraddudihim 'alaika fahdhar min fitnatihim, dan maka hendaklah engkau berwaspada daripada fitnahnya mereka. Apa fitnah mereka? Ujian yang Allah Ta'ala beri. Fitnah bukan mesti laki tadi datang kemudian melakukan fitnah. Fitnah ni ujian maksudnya. Fatanaz zahab, maksudnya dibakar besi emas untuk dikeluarkan kotoran, diasingkan daripada besi yang khalis, daripada emas yang tulen, emas yang betul-betul murni, dikeluarkan, diasingkan daripada benda asing, daripada emas, dipanggil proses tadi fatan. Jadi maknanya fitnah Allah Ta'ala jadikan dan diberikan kepada hambanya untuk apa? Diasingkan daripada yang tidak baik dalam hidupnya dengan yang baik. Jadi jaga-jaga dengan fitnah mereka. Apa dia maksudnya? Ujian daripada mereka. Ujian tersebut yang mampu untuk menunjukkan dan memperlihatkan kamu dengan
Allah. Kamu nak balik kepada Allah ke pujian tadi, atau kamu melihat bahawa kamu yang sampai? Kamu nak ke mana? Maksudnya ni orang yang dah lupa dalam perjalanan. Dia dah dalam perjalanan nak pergi kepada Allah. Bila makhluk mai dekat dia, ikhbal kepada dia, kemudian dia pun terus terlupa dengan Allah. Dia ingat dia. Dia dah sampai. Mereka muliakan saya. Saya begini, saya begini. Maksudnya hamba ni nak kena buang dulu saya. Kena buang saya. Dalam perjalanan kepada Allah kena buang saya. Kalau buang saya tu insya-Allah bukan saya yang buang. Ini saya lah ni. Ini saya yang ni. Ini dah tak buang. Kalau buang yang tu insya-Allah insya-Allah hamba tadi akan sampai kepada Allah dengan baik. Tapi ketika masih ada saya, ketika masih ada aku, ketika masih ada ana bahasa Arab, maka ketika tersebut dia tidak akan sampai. Kenapa? Karena masih ada ananiyah, memandang kepada diri dan juga melihat kepada apa yang dia lakukan. Wahdhar min fitnatihim washkurillah alladhi satara masawika anhum. Dan hendaklah engkau berwaspada daripada fitnah ujian mereka, dan hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutup akan segala keaibanmu daripada mereka. Kena syukur. Alhamdulillah, Allah Ta'ala tak perlihatkan aib kita, maka hamba datang bertemu dengan kita. Hamba datang dan kemudian berbaik sangka dengan kita. Kalau Allah buka aib kita dan diperlihatkan, seperti Bani Israel, kalau mereka melakukan maksiat pada malam hari, rumah mereka akan ditanda pada siang. Jenuh kita. Kalau buat macam tu, Allah Akbar, tak keluar rumah kita. Duduk dalam rumah pun Allah Ta'ala main tanda. Ada tanda pada esok pagi. Jadi kalau orang lalu di rumah tu, orang akan tahu dalam rumah ni sahibul bait semalam ada buat benda tak elok. Benda apa tak tahu, tapi dia buat. Bayang kalau rumah tu rumah seorang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau masyarakat di tempat tadi memuliakan dia dan juga menganggap dia wali min awliyaillah, menganggap dia salah seorang daripada orang yang wasil ila Allah, tiba-tiba di rumah dia tengok penuh dengan tanda. Macam cerita Piramli, apa ni, Alibaba punya lapuk dia penyamun tu, hak silap pergi tanda jamban, yang Ibrahim Pendek pergi tanda jamban, tu silap tu, dia silap pergi tanda. Itu tanda tu berlaku pada zaman dulu Bani Israel. Allah Ta'ala melakukan sedemikian kepada mereka. Baik. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala tutup aib kita. Allah Ta'ala tak tunjukkan aib kita, dan Allah Ta'ala tak perlihatkan aib kita. Kita tengah bercakap benda yang baik, niat kita tak betul, tak ada, Allah Ta'ala tukar ucapan tadi, tiba-tiba jadi bau busuk, macam bangkai. Kalau Allah Ta'ala boleh buat macam tu kepada kita, maka tak ada orang akan cakap. Kena bimbang dengan riak dan nanti akan diperlihatkan aib mereka. Allah Rahim, Allah bersifat dengan rahmat kepada umat. Baik, kita ada sifat tu dengan Allah. Kita ada akhlak tadi dengan Allah Ta'ala. Ketika Allah menutup aib kita, adakah kita menjaga hak Allah Ta'ala? Dah waktu tu lupa, kita akan lupa. Dan bila lupa tadi, kita kata, bila dah ingat balik, kembali balik kepada Allah. Dan tu pun maksudnya kita tahu kata lupa tadi daripada Allah. Dan kesemuanya dengan min lutfillahi ta'ala, dengan lemah lembutnya Allah Ta'ala lakukan kepada kita dengan luar biasa. Hatta ketika kita melakukan maksiat sekalipun, itu pun dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Untuk apa? Untuk kita balik semula kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengakui dengan dosa tersebut, menganggap bahawa ini dibenarkan bagi kita. Tidak. Maksud kita adalah dia akan kembali balik kepada Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, kalau satu kaum yang tidak berdosa, yang tidak melakukan dosa, dan mereka tidak memohon kepada Allah dengan kebaikan, Allah akan gantikan satu kaum lagi yang mereka akan berdosa, melakukan dosa, dan memohon ampun kepada Allah. Maknanya dia dengan kehendak Allah maksudnya. Hatta dosa yang kita lakukan juga adalah dengan kehendaknya Allah, iradatillah. Cuma Allah tidak arahkan untuk melakukan keburukan, dan Allah tidak redha dengan perkataan. Karena ada perbezaan antara iradah al-amr dengan ar-ridha. Mengaji dalam tauhid kita akan tahu benda tu. Beza antara iradah, beza antara al-amr, beza dengan ar-ridha. Redha, arahan Allah dengan iradahnya Allah berbeza ketiga-tiga. Yang ni menyebabkan Mu'tazilah berlaku wukuk fi al-khalal, dan mereka tergelincir kaki mereka disebabkan kerana masalah.
Karena mereka menyamakan iradah dengan ridha, dengan amr, disamakan sekaligus. Sebab tu dia berkata Allah tidak boleh mencipta perbuatan yang buruk, karena seakan Allah redha dengan perkara buruk. Dia kata redha lain, iradah lain. Nah, redha suatu perkara lain, iradah satu perkara yang lain. Jangan samakan. Karena sama tu kamu jadi macam tu. Jadi kamu menganggap bahawa ada pencipta lain bagi kejahatan selain daripada Allah. Ini lebih buruk akhlak dengan Allah. Kalau kamu kata ada pencipta lain daripada Allah. Faham ni? Ini kena mengaji. Kalau mengaji ini insya-Allah. Ngaji tauhid lah tu. Belum tauhid. Lepas tu nak masuk jalan ni kena tauhid dulu. Bila tauhid kita dah lengkap, elok pengajiannya, baru masuk kepada ini. Ini pengajian tauhid dipanggil apa ni? Ini juga tauhid. Tasawuf ni kita tauhid yang agung sebenarnya. Kalau tak salah juga ada sebahagian apa ni penceramah ni dia kata hikam tu kita tauhid dia kata. So, memang hikam kita tauhid pun. Dipanggil tauhidul haqiqi. Kita tauhidu as-siddiqi. Betul. Cuma apa ni orang kata tu kita tasawuf tu kan kita tauhid. Sebenarnya kita tauhid. Kita tauhid yang disebut oleh para guru kami Maulana Syekh Hadi Jumaah hafizahullah. Cuma orang yang sebut tadi ni dia tu sendiri pun banyak juga melakukan kekeliruan menyebabkan orang rok dekat itu. Betul tak betul rok lah. Tak betul rok kat perkataan tu. Rok tak benar lain. Ya. Kata orang tanya mengaji tauhid kita apa? Nah, kita hikam kata dia. Oh, ni tauhid siddiqin ni. Nah, kalau nak mengaji tauhid siddiqin, mengaji dululah tauhid yang orang muridin mengaji dulu. Mengaji tauhid sebab 20 dulu. Nah, barulah kamu naik peringkat seterusnya. Dia boleh hantam dia baca hikam tu. Yang tu maksud dia. Tapi perkataan tauhid apa ni kita hikam sebagai kita tauhid, ya itu benar. Tidak ada kesilapan dalam perkara tadi. Kerana apa? Kerana tauhidu as-siddiqin. Tauhidnya para siddiqin adalah kitab tersebut. Cuma kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang tersebut ketika mana bercakap tadi ni, itu tak boleh kompromi. Baik. Summa in qashita ala nafsika min at-tasannu'i wat-tazayyun lahum. Seterusnya jika engkau merasa takut ke atas dirimu dari sifat berpura-pura dan juga wat-tazayyun lahum, dan juga sikap untuk menghiaskan diri bagi mereka. Jadi dihiaskan dirinya dengan akhlak mulia hanya sekadar untuk menunjuk kepada makhluk. Wal istighali 'anillah. Maksudnya apa ni? Kalau dia bimbang berlaku macam ni kepada dirinya, daripada dia menyibukkan diri daripada Allah, bimukhalatatihim fa'tazilhum wa aghliq babaka anhum. Maka tinggalkan mereka dan tutupkanlah pintumu daripada mereka. Wa illa fariq al-mawdi' alladhi 'urifta bihi ila mawdi'in la tu'rafu fihi. Dan jika tidak mampu lagi begitu, maka pisahkanlah, berpindahlah dari tempat yang engkau dikenali dengannya ke tempat engkau tidak dikenali padanya. Ini dah masuk kepada peringkat yang seterusnya. Nah, peringkat ketika hamba tadi tidak mampu untuk menanggung dirinya dengan perkara tersebut. Maksudnya apa ni? Orang ni dia lebih kenal diri dia macam, dia lebih tahu diri. Kalau betul macam tu keadaannya, maka juga jangan dicela kita dengan orang macam ni. Jangan dia pindah. Ini halnya Imam Ghazali pada permulaan. Imam Ghazali pada permulaan begitu. Setelah mana beliau berada dalam jabatan menjadi ketua para ulama di Nizamiyah, mengajar para muridnya, yang muridnya adalah para ulama pada ketika tersebut. Hadir majlis beliau 400 orang, alim, bukan murid, alim pada zaman tersebut hadir ke majlis. Dan beliau diberi kursi khas di Nizamiyah oleh Nizamul Mulk. Pada waktu tersebut dimuliakan, diagungkan. Dan kemudian datang perasaan dalam hatinya, rasa kurang senang. Ini ketika mana dia ingin sampai kepada Allah, maka dia rasa kurang senang waktu itu dengan hatinya, dan akhirnya dia meninggalkan jawatan tersebut, keluar daripada negeri tersebut, dan kemudian berkelana daripada negeri ke negeri. Sampai di mana negeri yang orang kenal dia akan pindah daripada negeri itu. Dia akan keluar daripada negeri. Kalau esok orang tahu, dia kata Imam Ghazali rupanya ni, esok hilanglah, tak ada, di negeri lain. Itu halnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Sehinggalah dia sampai di Dimashq, dan kemudian beruzlah di menara Dimashq tersebut, dekat Menara Putih, tempatnya nanti akan turun Nabi Allah Isa alaihissalam. Ditulisnya kitab Ihya di situ.
Di situ ada tulis kita Ihya. Dan disiapkan pengarang Ihya di dalam uzlah tersebut. Dipanggil itu macam tempat uzlahnya Al-Ghazaliyah. Sampai sekarang masih ada di Masjid Umawi, tempat Al-Imam Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin. Dan kemudian beliau balik semula ke negerinya di dekat dengan Al-Ghazal, tempatnya. Dan kemudian beliau membina zawiyahnya di sebelah rumahnya, dan di situ tempat untuk iqbal alal muridin. Para murid datang, dan kemudian dia tak pindah lagi selepas itu. Hal dia dah makin kuat dan keadaan dia semakin tetap, dah subut pada waktu tersebut dan tidak lagi terganggu dengan mana-mana lintasan. Maka dia tetap dan duduk mentarbiyah para muridnya setelah. Ini halnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada para awliya Allah Ta'ala yang pada permulaan lagi sudah memimpin umat dan juga mentarbiyah para muridin. Dan dalam masa yang sama mereka bermujahadah, seakan-akan mereka melakukan perjalanan tadi dalam bentuk rohaniyah, bukan dalam bentuk jasadiyah. Mereka tidak berpindah daripada tempat ke tempat, tetapi yang berpindah adalah hal mereka. Hal mereka yang berpindah waktu itu, dan jasad mereka berada di situ, hal mereka berpindah. Ini lebih kurang macam cerita Journey to the West. Pernah tengok cerita Journey to the West? Tengok lah. Kita Sun Wukong, seorang Sami dengan 3 orang anak muridnya. Sun Wukong, lepas tu lagi Louis Bay, nama apa? Jim Bay, Louis Bay yang babi tu. Yang kemudian saya lagi macam hantu dan ikan. Ketiga-tiga tu adalah saya bila tengok balik kan cerita tu, dia agak sebab Sami ni golongan Buddha, mereka juga ada sedikit daripada pancaran kesufian tadi dalam kehidupan mereka. Ada, karena mungkin daripada ajaran yang terdahulu yang diambil daripada mungkin sebahagian para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan mereka mengubah perjalanan tersebut tidak mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang gendam. Tengok. Jadi perjalanan tadi untuk apa sebenarnya? Kalau kita tengok balik, maaflah saya sebut ni contoh tentang aja lagi mengantuk pula. Cerita Tariq ila Allah, dia tak pernah nampak. Jadi penulis tadi mungkin Journey to the West ni sebenarnya macam cerita epik dalam kaum Buddha untuk menunjukkan perjalanan seorang saksi, untuk menunjukkan begitu. Dia pakai bateri ke? Pakai bateri. Pecah tu. Baik. Jadi kan dalam perjalanan tu dia berjumpa dengan anak-anak murid dia ni untuk dia mendidik mereka menjadi orang yang boleh berguna kepada masyarakat. Yang pertama, dia jumpa dengan siapa? Jumpa dengan semua makhluk-makhluk dia jumpa tadi ni, semua ada sikap-sikap yang ada sebut dalam kitab tasawuf. Sifat marah, sifat tamak. Kan? Sifat tamak ada dekat babi. Orang dia tamak tu. Lepas tu gila perempuan, gila betina. Dan kemudian sikap marah ada pada ni juga, ada pada Sang Wukong. Kemarahan yang tak boleh dikawal, dan dia akan jadi raksasa kalau dia tak kawal kemarahan tadi. Dia siapa boleh kawal tu? Sami tu kawal. Sami tu yang tak kawal dia jangan marah. Kena tenang. Dan marah ni kena guna waktu dia, waktu nak lawan dengan syaitan. Masa ni guna kemarahan. Tapi kalau waktu tak lawan, jangan guna. Sabar. Itu dia suruh sabar. Daripada satu sifat yang buruk akhirnya jadi sifat yang jadi filem tu kita tengok lah, sonok tengok. Oh, lawan dengan hantu ni, lawan dengan hantu tu. Maknanya tu adalah Allahu a'lam. Tak patutlah guna tu sebagai contoh pun. Tapi sebab orang Allah ni kalau tak guna contoh macam tu, dia tak pernah syok kan? Macam itulah perjalanan seorang tadi. Cuma kita ni dalam tradisi Islam, kita tak ada tulis macam tu. Ada tulis perjalanan macam Sunan Kalijogo dan seumpamanya, perjalanan mereka dalam menuju Allah Ta'ala tadi ditulis.
dalam babak Jawa dan seumpamanya. Tapi dalam perbahasan yang ditulis berkenaan dengan macam orang Cina dan seumpamanya, mereka mengarang perjalanan pentarbihan nafsu ditulis dalam bentuk yang realistik. Maksudnya nampak seakan benda tu hidup. Tapi bila dibuat filem oleh penggiat filem, maka dia jadi cerita tu cerita epik lah. Dia cerita nampak dengan lawak lagi. Samukong tu kera yang bersifat. Dan tu jiwa manusia lah. Dia ada jiwa babi dan dia ada jiwa yang kekeraan. Ada anjing dan ada yang bersifat seperti mana orang panggil binatang yang macam daripada ikan raksasa tu, yang dia akan berubah bentuk daripada bentuk ke bentuk. Ini nafsunya manusia. Dan Sami itu misal kepada seorang yang salik ila Allah, journey to the west, nak pergi ke barat. Untuk apa? Cari kitab beda. Nak cari kitab tu lah, nak buka kitab tu, nak selesaikan ni masalah anak-anak murid tadi. Nafsu-nafsu dia ni. Kalau nafsu ni diselesaikan, maka selesailah masalah yang ada dalam umat ni. Diselesaikan dengan apa? Semua dia sebut apa? Semua peace. Hatta dengan hantu pun, dengan iblis pun dia akan bermuamalah seperti mana muamalahnya seorang yang penuh dengan kasih sayang. Tidak. Dia iblis dia akan minta lu kena berubah lu. Nak berubah ke? Tak berubah. Tak mau berubah. Tukar jadi. Itu dimasukkan dalam bekah dia. Masuk dikurung syaitan-syaitan tadi dalam satu bekas agar tidak mengganggu orang. Ini perjalanan. Ini contoh kepada perjalanan yang dijasadkan perjalanan tersebut, yang diperlihatkan perjalanan tadi. Seolah-olah macam tu perjalanan. Seakan orang ni sedang dalam perjalanan, maka dia nak sampaikan bentuk perjalanan tadi kepada orang, perjalanan rohani dia kepada orang. Yang perkara tadi tak boleh diceritakan. Nak cerita macam mana benda rohani, orang tak nampak, maka dijasadkan, dibentukkan. Dan kadang dia tak sebut pun kata tu adalah perjalanan rohani. Dan nak bagi semua orang boleh baca dengan gembira dan seronok, tanpa rasa macam mereka melalui jalannya Allah. Itu orang tengok filem, orang jadi seronok 2 jam orang tak rasa apa. 2 jam kalau filem tu tengok lawan dengan ni, dia tak rasa apa. Tapi kalau orang yang berfikir, kalau dia tengok, dia dah, inilah bentuk perjalanan. Sementara nak sampai, maka akan ada awaiq dan seumpama. Kalau terhenti pada saat tu, tak akan sampai. Kalau tengok cerita Journey to the West, dah kali Sami jatuh cinta. Pada tu tak boleh bagi dia. Kenapa? Kerana dia tak boleh sampai kepada Allah. Jangan Allah dah. Dia termasuk dah bagi majzub kan. Dia nak sampai kepada tempat dia tadi. Akhirnya dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang juga nak lawan dengan hantu-hantu dia. Tapi dia jatuh cinta dengan perempuan. Akhirnya terpaksa korbankan. Wanita tu akhirnya mati. Dan dia masih lagi menyimpan perasaan dengan perempuan tu. Tak ada orang lain lepas tu. Dia tak ada jatuh cinta kat siapa-siapa pun tak ada. Sebab apa? Kalau dia jatuh cinta lagi, tak akan sampai. Jadi sanggup dia tinggalkan, sanggup dia letakkan perempuan tadi. Kalau mai pun perjalanan selepasnya, katanya ada Journey to the West 2, jumpa dengan perempuan baru pula. Kalau segak macam mana pun, dia mula detik juga hati, tapi dah dia tak mengaruh. Dia tak terpengaruh. Baik, nak minta ada 2 orang santri untuk pergi tengok maktabah. Dia pun nak main pasang di almari. Betul, tengok ada banyak barang kat situ. Hilang habis orang tengok Nabi. Barang-barang tu kena pergi tengok. Lepas tu kapet tu kita buat di atas kawasan tu. Ya, kapet tadi lipat tu. Tapi kata dia nak pijak. Tengok lah pun. Aku ikut naik dengan kaki lah. Yang mana yang kaki lah. Aku lah terpijak atas kapet tu. Pergi 2 orang tu. Saya ni siapa bawa kereta ni? Pergi ambil makanan. Hilang nak pergi tengok tak? Baik, faham tak tu? Saja saya cerita petang ni macam tu, nak pergi tak macam tu. Nak pergi kita tengok satu benda ni, kita tengok dengan pandangan mengambil ibrah. Walau dari mana sekalipun ibrah tadi diambil. Hatta daripada yang bukan Islam sekalipun. Dia jalan cerita tadi bukan jalan suluk ila Allah. Kita kata tu contoh. Kenapa? Kerana civilization. Tu dia. Saya Inggeris sikit tentang ni kan. Dia punya peradaban mereka dalam penulisan dan juga masalah berkaitan kerohanian sama. Hampir sama, walaupun tak akan sama lah dengan tradisional Islam kita. Dengan perkara tersebut tak akan sama, tapi hampir sama. Karena mungkin miskatnya ataupun pancaran cahayanya sama, tapi akhirnya diubah perkara tersebut. Lepas tu kalau kita perasan tengok
Sampai sekarang orang-orang yang Sami ni, pakaian mereka pakaian i'rad anin nas. Tidak. Mereka pakai baju yang tu warna dia warna kuning macam tu. Nak bagi orang tak paling dan tengok kepada dia. Dan orang pun tak teringin nak tengok. Dengan pakaian tu, kepala pun botak. Dan tradisional Islam kita sendiri, dalam tradisi Islam kita, waktu masuk pondok sama juga, dibotakkan kepala. Dibotakkan kepala dalam pengajian. Maksudnya tu, dan nama Islam santri, persantrian. Jadi digunakan daripada istilah Buddha yang dimasukkan ke dalam sistem tradisi Islam di Indonesia. Santri ini sebenarnya digunakan persantrian. Dia adalah apa ni orang panggil pertapaan Buddha pada zaman dulu. Istilah tu tak diguna lagi dalam Buddha, digunakan secara universal, maka dia tak boleh kita kata untuk Buddha saja. Sebab tu digunakan kepada para santri, para pelajar-pelajar di Indonesia dengan istilah santri. Digunakan dalam pondok pesantren. Persantrian tu macam tu dulu. Baik. Balik kepada tajuk kita. Summa in qashita ala nafsika min at-tasannu' wa at-tazayyun. Kita baca. Nah, lahum wal ishtighali 'anillah bi muqalatatihim fa'tazilhum wa aghliq babaka 'anhum. Ini jadi halnya aulia ada macam-macam, ada yang mereka i'tizal daripada para umat ini sebabkan kerana ini maksudnya dia tak kisah tadi. Saya bimbang dengan diri saya. Anfusakum. Nah, saya bimbang dengan diri saya. Saya ni nak sampai kepada Tuhan. Tengok-tengok saya bimbang, takut saya ni berpura-pura. Dan juga menghiasi diri ini untuk umat, untuk khalq. Nah, bukan untuk khaliq. Saya tak ikhlas dalam jalan kepada Allah, tak sampai saya kepada Allah. Bahkan macam cara nak buat, ni salah satu caranya. Ya'tazil. Tamam? Ya'taziluhum wa aghliq babaka 'anhum. I'tizal daripada mereka dan tutup pintu rumahmu daripada mereka. Jadi boleh ditarifkan dengan dua takrifan ni. Kedua-dua kena. Yang nak pindah badan terus pun boleh. Yang nak pindah hal pun boleh. Dia duduk di situ. Aghliq babaka 'anhum. Dia sebut aghliq baba baitika 'anhum. Saya tak sebut tutup pintu rumahmu. Dia tutup pintumu. Pintumu apa dia? Hatimu. Tutup hatimu tadi daripada mereka. Maksudnya jangan masukkan mereka dalam hatimu. Wa illa fariq al-mawdi' alladhi 'urifta bihi ila mawdi'in la tu'rafu fihi. Ya. Maka kemudian pindahkan kedudukanmu daripada kamu dikenali di tempat tersebut kepada tempat yang tidak kamu dikenali padanya. Yang ni macam mana keadaannya? Kena pindah tempat daripada kampung pergi ke kampung. Itu hal yang jasadi. Baik, hal maknawi macam mana? Dia tak berpindah daripada kampung. Dia tetap duduk di situ. Cuma dia berpindah daripada hal dia waktu itu ke hal yang tidak diketahui pada waktu itu. Faham tak? Hal lain. Jadi kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang lihat dia dengan pada waktu tersebut dengan dikenal dia sebagai seorang yang alim. Minta maaf. Dikenal dia sebagai seorang yang as-sukr contohnya. Ni saya tak mau bagi contoh yang aku nanti mau silap. Hal dia nampak seakan macam dia ni orang yang sedang mabuk dengan cinta kepada Allah, kepada hal as-subur. Hal biasa, nampak macam dia tak mabuk dah dengan Allah. Biasa aja nampak. Dia jadi macam orang lain. Hal kuman. Ini halnya orang-orang yang sempurna jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita baca pada permulaan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia kata apa? Lazim bagi perjalanan permulaan tariq ila Allah dengan la ilaha illallah. Kemudian berterusan dengan zikir tersebut dan kamu dalam permulaan, dan kemudian akan naik kepada peringkat seterusnya dengan Allah. Dan kemudian kamu akan balik sampai kepada hal kumal, sempurna dalam perjalanan. Maka setelah itu kamu akan kembali balik kepada zikir yang permulaan. Maksudnya hal kumal, hal orang yang sempurna ni, dia hal sama seperti orang yang baru memulakan perjalanan. Dan orang akan tengok seolah dia tak ada beza dengan orang yang memulakan perjalanan. Sama saja nampak. Kenapa? Karena hal dia telah sabit. Dia dah biasa, dia tak perlu lagi kepada khariqul adah. Karena mencari adat tidak diperlukan lagi bagi mereka. Kenapa? Karena yang diperlukan waktu itu bagi mereka adalah Allah saja, bukan dengan perkara-perkara tersebut. Karena itu semua akan menyibukkan mereka daripada Allah. Sebab tu macam kita syarah sebelum ni, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, hal mereka yang kuat menyebabkan tidak terzahir daripada mereka amrun khariqul adah lebih banyak dibandingkan dengan para tabi'in. Betul? Tabi'in lebih banyak karamat dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in.
Tapi para ulama sebut, kalaulah Nabi kita tidak ada mukjizat lain selain daripada Al-Quran contohnya, kalau tak ada mukjizat lain, Quran pun tak turun, contoh ni misal saja, nah, maka cukuplah sahabat Nabi sebagai mukjizat Nabi SAW. Cukup sahabat tu sendiri dah jadi mukjizat. Kalau nak tengok mukjizat Nabi, kalau tak ada mukjizat lain, hatta Al-Quran kalau kata tidak ada sekalipun, kalau tidak ada, kalau ni maksudnya benda tu tak berlaku lah. Cuma contoh saja, untuk bagi contoh, cukup sahabat sebagai mukjizat. Nampak kata besarnya kedudukan mereka dan besarnya kesan keadaan mereka tersebut di mana-mana. Kun mu'assiran, kun mu'siran bil khumul, dan jadilah engkau mengutamakan dengan sifat khumul, tidak terkenal, jadi menyembunyikan kebaikan. Ini tengok tu. Fariq mawdi' alladhi urifta bihi. Jadi apa dia? Pindah daripada halmu yang permulaan kamu dikenali kepada yang tidak dikenali. Maksudnya apa dia? Daripada jadi masyhur, jangan cari masyhur. Itu dimasyhurkan oleh Allah tu anugerah. Mencari masyhur itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sekarang ni mencari masyhur. Mencari masyhur dia akan buat apa sahaja untuk menyebabkan kemasyhuran dia tersebar. Ada kalau dimasyhurkan oleh Allah, duduk dalam hutan terang mana pun, duduk di hujung dunia sekalipun, tetap akan dikenal oleh umat. Kenapa? Karena dimasyhurkan oleh Allah. Jadi tak masalah menjadi masyhur, tidak masalah. Ada orang kata jangan masyhur. Bukan jangan masyhur, jangan cari masyhur. Jangan masyhur tu mustahil, payah lah. Nak buat macam mana kalau Allah Ta'ala masyhur kan? Ya. Baik. Sebab tu kena orang panggil apa? Selalu beringat dengan benda tu. Jadi kalau dia masyhur sekalipun, ingat balik masyhur tadi. Kenapa? Karena kamu ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmatnya, kena balik kepada Allah balik. Kalau dia terlupa dengan Allah waktu tu, maknanya dia telah kembali kepada diri dia. Masuk balik kepada ana dia. Balik kepada ana balik. Bila dia masuk ke ana ni, sekali dia mula. Dia jadi iblis. Dan dia jadi syaitan dan dia jadi Firaun. Ana rabbukumul a'la. Firaun jadi sombong kerana sebut ana. Ana rabbukumul a'la. Sebab tu saya baru pasal balik sebahagian para guru, khususnya orang Melayu kita ni cukup marah kalau anak murid dia cakap ana. Marah tu dia cakap ana. Tak bagi cakap ana. Jangan cakap ana. Cakap saya. Tukar ana. Kita tengok pada Zuhair nampak macam dengan ana tu, nampak kan? Tak, rupanya takut nanti dianakan dia. Ana. Cakap dengan Tok Guru dia dengan ana. Ni santri-santri Zawiyah ni sebelum masuk Zawiyah ni apa ni? Semua ana ni. Cakap dengan orang ana semua, dia ingat main-main sini dia boleh cakap ana. Tak, itu Zahid. Ana dulu mengaji di Daluah, ana. Tapi dia pemain sini, dia silap. Hari pertama lagi main, saya pesan, jangan ana dengan saya. Cakap saya. Dan beza bila cakap dengan saya. Beza bila cakap saya ni dengan orang. Beza. Semua. Cuba try. Jangan cakap ana dengan orang. Cakap saya. Dia rasa lebih rendah. Dia rasa lebih, yang panggil halus. Dia rasa lebih rapat. Penceramah pun kalau dalam ceramah dia cakap ana, dia jadi lain. Dia tengah ceramah ni, ana baru balik dah. Nampak? Aduh. Kita sebenarnya pun ana lah. Tak, tapi beza kalau cakap saya. Saya baru ni balik. Tak lain. Dia jadi terus jadi apa? Tune dia jadi bawah tu. Hati pun rasa bawah tu. Awak tak minum? Oh, dia main tak dulu. Oh, dia kat Madrid kan. Dia petak kau tu. Ada berapa petak? 10? 15? Jumpa dah pakai. Dan habis. Baik. Ingat tu, farran minasyuhrati wadh-dhuhur. Lari dari sifat kemasyhuran dan keterampilan. Lari daripada sifat tadi. Kerana apa? Fa inna fihi al-fitnatu wal mihnah.
Karena sesungguhnya padanya terdapat fitnah, cubaan, dan juga mihnah, ujian. Ya. Qala ba'du salaf, kata sebahagian ulama salaf, wallahi ma sadaqallahu ma sadaqallaha 'abdun, ya, abdun jadi fa'il. Wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa ahabba an la yush'ara alla yush'ira, alla yush'ira bimakani. Tengok dalam cetakan, wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa ahabba an la yush'ara. Kalau sya'ara yush'iru. La yush'ara, ada dalam kitab ni yush'ara. La yush'ara bimakan. Yush'ara. Kitab ni pun ada balik salah juga. Tapi tahu. Wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa ahabba an la yush'ara bimakan. Atau yush'ira bimakani. Atau yush'ir bimakani, maksudnya demi Allah, kata sebahagian para salaf, ma sadaqallaha 'abdun, seorang hamba itu tidak akan benar jujur kepada Allah illa ahabba an la yush'ara bimakani, melainkan dia menyukai bahawa kedudukannya tidak diketahui. Tamam? Tidaklah seorang hamba tadi benar tujuannya kepada Allah illa ahabba an la yush'ara bimakani atau yush'ira bimakani, sehingga melainkan dia suka bahawa apa dia, kedudukannya tidak diketahui. Orang tak sedar pun tentang kedudukannya waktu itu, dia pun tak kisah. Orang kenal ke orang tak kenal ke, itu bukan urusan dia. Dia yang penting sampai kepada Allah. Baik. Karena kalau dia berjalan kerana untuk dikenali, maka ketika sampai kepada dikenali tersebut, maka ketika tersebut dia telah gugur. Atau kita kalau mengaji rajin, contohnya dia alim, kerana nak bagi orang panggil kita alim, habis sekat tu, dan dia akan gugur. Bukan sekat gugur saja, masuk neraka. Anda nak disuruh panggil alim, maka orang dah panggil kamu alim, selesai. Kalau kamu mengaji kerana nak kenal dengan Allah, dan kamu dah erti alim, maksudnya kamu kenal Allah. Kamu kenal diri kamu tu lemah. Tak, kamu kenal diri kamu alim, maka waktu tersebut dia akan jadi sombong, dia akan jadi belagak, dia akan jadi tidak lagi melayani umat ini dengan sepatutnya. Darinya berpura-pura. Na'udzubillah min dzalik. Qala akharu ma a'rifu rajulan ahabba an ya'rifahu an-nasu illa dhahaba dinahu wa waftadah. Tengok. Dan kata sebahagian lagi ulama, aku tidak mengenal akan seseorang yang lebih menyukai bahawa manusia mengenalnya, melainkan telah hilang darinya agamanya dan tersingkap keburukan. Nanti akan terbuka. Orang yang tujuan dia adalah untuk dikenali dirinya, untuk manusia kenal kepadanya. Kalau dalam jalan Allah ni bukan jalan ilmu saja, jalan kesufian sama juga. Masuk ke jalan kesufian untuk dibukakan kepadanya dengan rahsia-rahsia, akhirnya untuk dikenal dari manusia. Maka waktu itu zahaba dinahu, telah hilang agamanya. Bila hilang agama, dia akan buat apa? Dia akan buat semua untuk dunia. Hilang agama, dia akan buat untuk dunia. Waktu dia sanggup untuk dunia, dia tak kisah lagi dengan duit orang yang akan masuk kepada dia, dan kemudian dia tidak akan lagi kisah dengan halal dan haram. Waftadah, dan akhirnya akan tersingkap keburukan. Orang akan nampak je keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Pasal yang ke-14, faslun fi itrahi muraqabatil khalq. Faslun fi itrahi muraqabatil khalq. Insyaallah. Pasal pada menyatakan tidak perlu kepada perhatian makhluk. Fi itrahi muraqabati al-khalq. Wajtahid ayyuhal murid, kata musannif, fi tanzihi qalbika min khawfil khalqi wa min at-tama'i fihi. Dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh wahai murid dalam menyucikan hatimu dari rasa takut kepada makhluk, dan rasa takut
dan dari rasa tamak kepada apa yang ada pada mereka. Kena buang dua sikap. Sifat khawfil khalq. Kenapa disuruh kita buang dua sifat ni? Maka Imam tersebut fa inna dzalika yahmilu 'ala as-sukuti 'ala al-batil. Jadi kalau kata takut kepada makhluk menyebabkan orang tadi akan yahmil 'ala as-sukut 'ala al-batil. Dia akan diam ketika berlaku kebatilan. Karena dia takut. Takut kehilangan dunia dia. Takut diapa-apakan dia. Yahmilu 'ala as-sukuti 'ala al-batil wa 'ala al-mudahanati fid din. Ini dipanggil apa ni? Mudahanah fid din ni kembali kepada tamak. Kalau kita tamak kepada dunia yang ada dalam kepada makhluk, maka nanti dia akan jadi orang-orang yang berpura-pura dalam agama. Mudahanah untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Menggunakan agama bagi mendapatkan dunia dipanggil mudahanah. Mudahanati fid din. Dan ini kerana apa? Berlaku benda tadi? Kerana tamak. Orang ni dia sanggup berpura-pura, sanggup dia politik kotor, hanya semata-mata untuk apa? Untuk mendapatkan dunia daripada makhluk. Jadi dia akan guna agama untuk dapatkan dunia. Menggunakan agama untuk dapatkan dunia ni dipanggil mudahanah. I'malid din li ajli dunia. Gunakan agama untuk mendapatkan dunia. Tapi kalau i'malid dunia li ajli din ni dipanggil mudarah. Mudarah dipuji. Mudarah lawan kepada mudahanah. Yang dicelaknya mudahanah. Jadi ini dipanggil dalam bahasa balaghah, dia panggil laf wa nashr murattab, ataupun laf wa nashr ghair musyawwash. Kenapa? Karena dikembalikan contoh kepada sebutan yang pertama. Kata Syekh, jaga hendaklah murid bersungguh-sungguh membersihkan dirinya daripada khawfil khalq. Kemudian Syekh sebut fa inna dzalika yahmilu 'ala sukuti 'ala al-batil. Habis contoh pertama kembali kepada sebutan pertama, khauf. Wa min at-tam'i fihim. Sebutan pertama min at-tam' yang dalam bab ni diceritakan min at-tam' fihim ni sebutan kedua. Contoh dibagi pun fa inna dzalika yahmilu 'ala mudahanati fid din. Ni kembali kepada tam' fihim. Kita tahu nak kembali. Wa 'ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini pun kembali balik kepada apa? Kepada khauf. Khaufil khalq. Dan juga tamak pun sekali gabung. Kalau orang ni dia tamak dengan harta seseorang, dengan dunia seseorang, bukan mesti harta saja. Dia tamak kerana dia nakkan orang tadi. Dan juga kerana ditakutkan kepada makhluk, maka dia tidak akan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi, dan cukuplah dengan sifat ini menjadikan kehinaan bagi pemiliknya. Betul dah setuju. Kalau aku beritahu. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi li'anna al-mu'mina 'azizun bi rabbih. Dan cukuplah dengan sifat ini menjadikan kehinaan bagi pemiliknya. Pemilik apa ni? Orang yang takut kepada makhluk dan tamak pada apa yang ada di dalam makhluk ni. Tamak fihim, yani fil khalq, yang ada pada makhluk tadi. Sama ada dia tamak kepada kecintaan kepada makhluk dengan sebab kecantikan makhluk tadi, cinta kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa saja untuk dapatkan wanita tadi. Nak kahwin dengan perempuan tu contohnya, sebab tu Nabi kata, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya tak multafid la yasil. Itu bahasa. Orang yang berpaling tak sampai. Kalau sampai nak berhijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi tak ulang kedua kali. Nabi tak kata fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kenapa? Liqubhihima, karena buruknya kedua niat yang dia niatkan, karena untuk dunia. Wa kafa bihi dhullan li sahibihi, cukuplah seorang tadi sikap tadi menjadikan kehinaan bagi pemiliknya. Kenapa? Li'annal mu'mina azizun bi rabbih. Ya, karena mukmin itu menjadi mulia dengan Tuhannya. La yaqafu wa la yarju ahadan siwahu, dan dia tidak takut dan tidak berharap kepada seorang selainnya. Tak takut pada seorang pun di kalangan makhluk. Yang ini adanya hal para sahabat sebahagiannya, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang ketika mana masuk Islam, masuk saja Islam dalam hatinya, maka hilang perasaan untuk takut kepada sesiapa. Lepas tu dia kata, bukankah kita di pihak yang benar? Kenapa kita tidak iklankan ya Rasulullah? Maka dia pun pergi ke tengah orang ramai dan mengiklankan keislaman.
Dan hal ini juga kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah masuknya Islam dalam dirinya, maka hilang perasaan takut dalam diri. Tak ada bimbang. Terus pergi dengan orang ramai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Orang pukul dia tak kisah, esok buat lagi. Esok pergi pula. Dia bagi hal yang luar biasa. Karena tak takut dengan makhluk dan tak tamak dengan apa yang ada pada mereka. In wasalaka ahadun min ikhwanika al-muslimina bima'rufin min wajhin tayyibin, dan jika seorang di kalangan saudara muslim menyampaikan kepadamu dengan satu kebaikan, ini hadiah dengan cara yang baik, fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi, dan kalau kamu memerlukan perkara tadi, ambil. Karena ini dalam perkara yang jangan ditolak. Ada beberapa perkara jangan tolak. Muhtaj, maksudnya seorang yang memerlukan. Ya. Habis. Baru nak ambil. Hanya sebagian ambil dah. Ni siapa jaga ni? Kan siapa jaga? Apa? Fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi. Jadi kalau ada benda yang tertentu yang kalau diberi jangan kita tolak. Antaranya ketika kita sangat memerlukan perkara tersebut. Jangan kita tolak. So, kita memang perlu duit tadi, diberikan kepada kita. Kalau diberi, jangan tolak, ambil. Washkurillaha fa innahu al-mu'ti haqiqatan. Dan kalau orang bagi hadiah kepada kamu dan orang buat baik kepada kamu, ambil kalau kamu memerlukan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fa innahu al-mu'ti haqiqatan. Karena sesungguhnya dialah yang pemberi yang hakiki daripada Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Washkur man awsalahu, dan berterima kasih kepada orang yang menyampaikan kepadamu. Itu disebut dalam hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dari mana ambil tu? Daripada kefahaman bahawa kalau bersyukur kepada orang yang menyampaikan suatu tadi, bermaksud kamu bersyukur kepada yang memberikan perkara tersebut, iaitu Allah. Dia orang buat baik kepada kita, kita ucap terima kasih kepada dia, bermaksud kita bersyukur kepada Allah. Ini tidak orang buat baik kepada kita, dia tak ucap terima kasih, ucap syukur kepada Allah saja. Ini orang tak bersyukur. Kenapa? Karena dia tak arti melihat kepada perkara yang sepatutnya. Washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadih, dan bersyukurlah, berterima kasih engkau kepada orang yang menyampaikannya kepadamu di atas melalui tangannya daripada hamba-hamba. Ini jangan heran ketika murid memuliakan guru. Ketika murid memuliakan gurunya, ketika seorang isteri memuliakan suaminya, ketika seorang anak memuliakan kepada ibu dan ayahnya. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Karena dia melihat sebenarnya kepada Allah. Kalau dia dapatkan ilmu pada waktu tersebut, bermaksud dia telah mendapatkan nikmat tadi daripada Allah. Dan daripada jalan mana? Daripada jalan guru. Maka memuliakan guru pada waktu tersebut bermaksud dia telah memuliakan Allah. Karena apa? Karena kesyukuran dia tadi kembali kepada Allah. Maka ni penyebabnya. Karena itu kita memuliakan dan disuruh oleh Allah. Ini bukan kita yang buat. Allah menyuruh untuk memuliakan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi adalah utusannya Allah. Dan disebut oleh Allah dalam Quran, وَمَنْ لَمْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa yang menta'zimkan syiar Allah, man yu'azzim sya'ir Allah. Maksud siapa-siapa yang memuliakan syiarnya Allah, yang berkait dengan Allah, maka itu tanda kepada taqwa al-qulub. Hatinya betul, benar. Lah sekarang dia datang anak-anak muda sebahagiannya kata, jangan kita muliakan guru kita. Lagi hebat kalau diajar pula di madrasah untuk seorang murid tadi tidak memuliakan guru. Ini ajaib kalau ada sekolah macam itu, ajaib. Washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi. Dan hendaklah engkau bersyukur, berterima kasih engkau kepada orang yang menyampaikannya kepadamu di atas, yaitu melalui tangannya daripada hamba-hambanya. Fa illam takun laka hajatun ilaihi, dan jika engkau tidak berhajat kepadanya. Ini
balik semula. Kalau orang bagi buat baik kepada kita, bagi hadiah dan seumpamanya, kalau kita tidak berhajat, fanzur, tengok semula, teliti semula, tilik dirimu. Fa in wajadtal aslaha liqalbika aqdahu faquzhu. Maka jika sekiranya engkau mendapati lebih baik bagi hatimu dengan mengambilnya, maka engkau ambillah dia. Ni apa dia Syekh nak ajak? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nak ajak kepada kita, kalau diberikan sesuatu, jangan terus terima tadi dengan sebab nafsu kita. Semua kena tilik balik dengan hatinya kita. Jangan diterima dengan sebab nafsu. Kalau terima dengan sebab nafsu, maka kita akan bernafsu lagi dengan apa yang ada pada orang tersebut. Dia nak lagi lepas, dia nak lagi. Kalau kita terima dengan sebab qalbika, kerana hatimu, tamam, maka itu akan lebih halus dan kemudian akan menyebabkan kamu tidak akan tamak apa yang ada di tangan mereka. Au raddahu, fa in wajadta al-aslaha liqalbika akhadahu fakhudhu. Au raddahu faruddahu, dan kalau kata kamu perlu menolak, maka tolaklah dia. Birifqin, dengan lemah lembut. Bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti fa inna hurmatal muslimi fa inna hurmatal muslimi inda Allahi 'azimatun. Tengok. Dan kalau engkau menolaknya pula, tak terima, maka tolaklah dengan bersopan santun, sekira-kiranya jangan cara macam Nabi, haitsu la yankasir qalbul mu'ti, jangan sampai mematahkan hati yang orang yang memberi tersebut. Nah, kena bijak betul kan. Ini kena jadi ahli politik semua. Politik menolak pula. Kena mengaji cara nak tolak. Banyak cara nak tolak ni, ada banyak cara. Cara tolak ni sama ada dia terima di depan, diserah kepada orang lain. Nanti dia menolak juga tu. Ataupun dia bagi hadiah balik ke kawan. Itu pun menolak juga. Cara dia tak mau bagi ada keterikatan, nanti kata orang ni sebab dengan hadiah. Kenapa hadiah ni dibincang? Karena hadiah ni akan mengikat, dia akan mengikat kita punya orang panggil apa, macam mana bahasa kita nak sebut, dia akan menyebabkan kita tertanggung dengan zimmah ataupun tanggungjawab dengan seseorang. Hadiah ni menyebabkan orang tadi tertanggung zimmah, kita jadi segan dengan orang tu dan seumpamanya. Berbeza dengan kalau kita beli, okay? Sebab tu dalam bab fiqh sekalipun, kalau kita selalu beri contoh, seorang yang duduk dalam satu kawasan ataupun di tempat penjara dan seumpamanya, ataupun di mana-mana tempat lah, tak ada pakaian untuk dia solat pada waktu tersebut, dan yang ada waktu tu teman dia yang ada kain, dan dia akan bagi hadiah kain. Dia kata, ni saya hadiahkan kain ni kepada kamu untuk kamu solat. Ni tengah telanjang ni, dia tengah telanjang, baju tak ada. Kata kalau telanjang tu, kawan ni bagi kain ada dengan hadiah, tak wajib terima. Tak wajib terima dan solat dalam keadaan telanjang. Faham? Baik, kalau dia bagi beli, dia kata, ni saya nak jual kat kamu kain ni, tu wajib ambil, dan walaupun dengan berhutang. Karena waktu tu ada kain untuk kita pakai. Tapi hadiah jangan, karena hadiah dia akan tertanggung dengan zimmah kita. Nanti kita akan ditanggung pula kita punya maruah diri kita. Sebab bila nanti satu masa dia akan tuntut balik dengan kata. Sampai satu masa dia akan sebut, dulu saya pernah bagi hadiah, kamu ingat sikit. Dia peringat kita. Tapi kalau kata dia, kita beli kat dia, tak ada satu pun peniaga dia akan dulu pernah beli kat saya dulu. Tapi saya beli. Dulu pernah hutang dengan saya dulu. Hutang lain saya akan bayar. Ya, kalau saya lupa saya bayar nanti. Tapi kalau kata tanggung dengan hadiah, ni lain. Nah, hadiah ni dia akan tertanggung dengan kita punya zimmah dan kadang dengan maruah. Dia akan boleh bersoal balik kan. Ingat balik dulu saya bagi hadiah, jangan lupa dengan baik saya kepada kamu. Habis betul. Boleh. Kecuali kita ni orang panggil apa ni, mampu untuk melakukan sebagian dari yang kita sebutkan tadi. Dan kalau dia tidak berhajat, dan kalau dia nak ambil pula, dia tengok balik. Kalau dia tengok aslah di qalbika akhdahu faqudhu, kalau dia rasa ni lebih baik untuk dia ambil. Jabran liqatiril mu'min, qatiri qalbil mu'min, maksudnya kalau kata dia untuk menutup ataupun nak menjaga perasaan seorang mukmin tadi. Kenapa? Man dakhala as-surur, siapa yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, maka dia akan digembirakan oleh Allah di akhirat. Kalau dia memandang dengan sudut tersebut, maka ambil.
Siapa yang menggembirakan seorang mukmin, maka Allah akan gembirakan dia di akhirat nanti. Ada seorang suami pergi jumpa dengan isteri dia kata dalam hadis, jadi ayat abang belajar tadi dengan Tok Guru kata, siapa yang memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin, Allah akan gembirakan dia di akhirat. Nak tak gembira di akhirat nanti? Dia kata sudah tentu nak, dia kata. Maka abang gembira kalau nikah dua, dia kata. Saya tak tahu jawapan isteri itu, saya tak tahu dia bagi jawapan. Baik. Au raddahu faruddahu birifqin bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti fa inna hurmatal muslim 'inda Allahi 'azimatun. Karena kehormatan muslim di sisi Allah itu besar. Jadi kalau kita nak tolak dengan baik. Karena kalau kita tolak dengan cara yang menyebabkan seorang tadi terasa, ini akan menyebabkan hatinya terpatah, maka kita telah menyebabkan seorang di kalangan hamba Allah Ta'ala itu kecewa dengan kita. Maka jangan dilakukan sedemikian, melainkan dengan cara yang terbaik. Bagi orang tak terasa. Jadi orang Melayu kita sebut tarik tali dalam tepung tak berselerak, tali tak betul. Tali tak betul, tepung tak berselerak. Maksudnya apa dia? Smooth, elok. Semua nampak macam tak ada apa-apa. Baik. Wa iyyaka warradda lisyuhrati wal akhdha bisyahwati. Dan hati-hati engkau daripada perbuatan menolak pemberian kerana syuhrah. Ada orang juga ni, jaga-jaga. Kamu tolak pemberian pun kadang-kadang kena berhati-hati juga. Sebab tu apa pun kena tengok balik dengan pandangannya ahlullah. Tengok dengan hati kita macam mana. Hati-hati, ada orang dia tolak pemberian orang ni dengan sebab nak syuhrah. Nak bagi orang kata terkenal dia ni dengan tidak menerima pemberian. Dia zuhud daripada dunia. Nanti kalau dia tolak, orang kata Masya Allah, zuhud Masya Allah. Tuan guru tu zuhud. Dalam hati dia memang nak suruh panggil tu pun. Mampu. Lingkup juga. Tolak pun lingkup, terima pun boleh jadi lingkup. Jadi macam mana nak kena buat? Kembali kepada Allah. Itu balik semula kepada Allah. Yang tu. InsyaAllah jadi khair, jadi baik. Lepas tu Nabi terima hadiah, tidak terima sedekah, itu sebab lain. Kena ada asrarnya. Kenapa hadiah dengan sedekah ni dibezakan? Kita pun faham benda tu. Dan kalau ahlullah ada asrarnya lain lagi daripada perbuatan Nabi SAW. Wa iyyaka waradda lisyuhrati wal akhdha bisyahwah. Jaga hati-hati engkau daripada perbuatan menolak pemberian kerana syuhrah. Nak dikenali orang ramai bahawa kamu zuhud. Itu. Itu disebut dah bawah. Taruddahu lisyuhrati bizuhdi wal i'radi 'anid dunya. Tengok. Walau bagaimanapun engkau mengambil, dan juga jangan engkau menerima pemberian dengan syahwat, dengan keinginan. Jadi terima pemberian dengan menganggap kata ini anugerahnya Allah pada saya. Saya bersyukur dengan Allah. Wa in syakartum la azidannakum. Yang tu satu. Jadi kalau orang bagi apa hadiah kepada kita, kita terima tadi dengan tidak meletakkan perkataan dalam hati kita. Tak meletakkan hati kita bahawa ini kerana kebaikan yang saya lakukan, ini kerana kemasyhuran yang saya ada, ini kerana seorang ini ingin mendapatkan kedudukan di sisi saya. Semua kita. Ini anugerah daripada Allah. Saya terima anugerah daripada Allah. Hafiz? Boleh Hafiz? Dan kemudian bila apa Izan? Laka khairul laka min an taruddahu lisyuhrati bizuhdi wal i'radi 'anid dunya. Dan walau bagaimanapun dia kata wa li an ta'khudhahu bisyahwah. Wa li an ta'khudhahu bisyahwah, iaitu dengan cara engkau mengambil pemberian tadi dengan syahwat itu, khairul laka, lebih baik min an taruddahu lisyuhrah bizuhdi wal i'radi 'anid dunya. Itu lebih baik daripada kamu menolak untuk dikenal dengan kezuhudan dan juga berpaling daripada dunia. Itu lebih baik. Kalau kata diberi pula perbandingan, tolak dengan sebab nak masyhur dengan terima dengan syahwat. Baik terima dengan syahwat. Sekurang-kurang kita dah masuk dalam hati seorang mukmin tadi dengan kegembiraan. Menolak, kita dah tolak dah, dan kita dah menggugurkan hati dia dan melebihkan keadaan kita. Menerima dengan syahwat, kurang-kurang memasukkan kegembiraan dalam hati muslim, mukmin, dan kita sendirilah kena perbaik balik diri kita.
Satu sudut saja untuk diri kita sendiri. Tapi yang ni berkait dengan orang lain. Sebab tu tengok nah. Jadi dia bagi fiqh aulawiyat. Aulawiyat dalam pemilihan. Kalau kamu menerima dengan syahwah, itu lebih baik daripada kamu menolak dengan syuhrah. Tamam? Was-sadiqu la yaltabisu alaihi amrun. Dan orang yang benar, jujur ini tidak akan kabur ke atasnya sesuatu. Dia tak akan terkabur dengan suatu benar ni. Wala budda an yaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu. Dan tidak dapat tidak bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya dalam hatinya cahaya sehingga dia dapat mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para awliya Allah taala kalau diterima satu benda tadi, mereka menerima kerana ini adalah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka menolak kerana perkara tersebut juga adalah yang telah ditetapkan oleh Allah daripada mereka. Dan waktu ketika mana mereka lakukan kerana Allah, penolakan tadi tidak akan menyebabkan orang tadi terasa. Kalau kerana Allah, tak akan terasa orang tadi. Allah Ta'ala akan mencabut perasaan sedih daripada hati orang tersebut, malah dia akan diletakkan juga dengan perasaan tenang dan gembira dengan penolakan tersebut. Yang dia tak akan rasa hati pada waktu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pasal ke-15. Esok pagi saya ada mesyuarat di zakat. Jadi pagi esok pukul 10 saya kena pergi, pukul 9 kena pergi lah. Pukul 10 mesyuarat. Jadi mungkin kelas kita pagi esok saya akan sama ada kita tangguh pada waktu petang macam ni pula, macam biasa. Jadi pagi itu boleh berehat lah, dan itu pun memang diinginkan oleh kebanyakan orang. Ada masa sekecil kegembiraan lah sebenarnya. Bila dengar ada kelas petang, alhamdulillah. Dan pagi boleh berehat dan ataupun ada urusan apa-apa kan. Tapi kelas pagi esok macam biasa lah, kelas baca kitab hadis macam biasa. Tapi habis kelas tu saya turun ke Ustaz. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.